Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada petang ini sekali lagi kita bersama-sama untuk kita membincangkan masalah yang sangat penting dibawakan dalam kitab ini, iaitu masalah persoalan bid'ah. Persoalan bid'ah ini sekali lagi dalam kitab perbincangan isu bid'ah daripada kitab Prinsip Dasar Islam yang dikarang oleh Al-Ustaz Al-Alim min ru'usi da'wah salafiyah, di antara kepala dakwah yang menjadi usul, yang menjadi usul ataupun tiang dakwah salafiyah di Indonesia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan rahimani wa rahimakumullah, tajuk yang kita masih dalam perbincangannya adalah apakah dia perkara-perkara atau apakah dia hadis-hadis yang menjadi hujjah bagi ahli sunnah untuk menetapkan bahawa agama ini telah sempurna, menetapkan bahawa Nabi SAW telah menjelaskan dalam agama ini dengan lengkap, dan juga dalil-dalil untuk menerangkan kepada kita bahawa apa sahaja i'tiqad, amalan, perbuatan yang bertentangan dengan prinsip bahawa agama itu telah sempurna, maka itu adalah bid'ah, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Mari kita tengok barakallahu fikum kitab kita ini. Hadis-hadis tentang kesempurnaan Islam. Hadis yang pertama kata Syekh Yazid, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami, yakni wafat, dan tidaklah seekor burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya, maksudnya mengepak-ngepakkan sayapnya di udara, melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami.
Maksudnya melainkan baginda SAW telah menerangkan ilmunya kepada kami. Maksudnya menerangkan ilmu apa? Ilmu yang kita boleh dapat daripada burung yang terbang tu tadi. Bayangkan burung yang terbang di udara pun, pasti Nabi SAW akan ceritakan apakah faedah ilmiah, apakah faedah ilmu yang kita boleh dapat daripada burung yang terbang. Berkata Abu Dhar, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kepada syurga. Nampak, ini yang penting sekali. Ma baqiya syai'un, tidak terbaki, tidak tertinggal. Syai'un, syai'un ni tertentu bahasa Arab kan? Syai'un ni nakirah. Dan nakirah ni maksudnya umum. Kan? Ma baqiya syai'un. Dan apa saja dinafikan dalam bentuk nakirah itu lebih ablagh, lebih kuat. Ma baqiya syai'un, tidak tertinggal apa pun. Perkara apa? Perkara yang yuqarribu. Ini jumlah tu jumlah yang menjelaskan syai'un tu. Syai'un apa dia? Iaitu yuqarribu minal jannah. Syai'un apa? Syai'un yang yuqarribu ilal jannah. Wa yuba'idu minan nar, dan menjauhkan dari dalam daripada neraka, illa waqad buyyina lakum. Melainkan Nabi SAW dah jelaskan kepada kamu. Maksudnya apa saja jalan ke syurga Nabi dah jelaskan, apa saja jalan yang ke neraka Nabi dah jelaskan. Maksudnya halal dan haram tu Nabi dah jelaskan. Al halal bayyin wal haram bayyin. Hadis Nu'man bin Bashir, Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi kata al halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu dah jelas, haram itu dah jelas. Nabi dah jelaskan. Maksudnya tak ada benda yang mendekatkan kita kepada syurga melainkan Nabi dah jelaskan. Maksudnya, kalaulah ada orang yang kata ada jalan ke syurga tapi tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, para sahabat tak kenal, maka kita kata jalan itu jalan yang bid'ah. Ada jalan yang mendekatkan kamu kepada syurga. Ini jalan ke syurga, ini ibadah yang Nabi SAW, Al-Quran tak sebut, sunnah tak sebut, para sahabat tak pernah kenal, ketahuilah itu bukan daripada agama ini. Itu bukan daripada agama ini. Sebab apa? Sebab Nabi kata ma min syai'in, tidak satu pun, ma baqiya syai'un, tidak tinggal satu benda pun, yuqarribu minal jannah, dekat kamu kepada syurga, wa yuba'idu anin nar, dekatkan dari neraka, illa waqad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan pada kamu semua. Allahu akbar. Okay? Jadi hadis ni jelas. Apa poin pada hadis ni? Kesimpulan dia itu tiada benda yang Nabi tak jelaskan. Jadi kalau kamu kata ada benda yang Nabi tak jelaskan, kamu dah dakwa bahawa Nabi SAW telah berdusta. Kamu dakwa Nabi SAW telah berdusta. Baik. Khalas. Nah. Hadis yang kedua pula. Okey. Kalau boleh kita cover semua hadis ni pada hari ni. Ada 12 hadis. Maksudnya kita ambil satu hadis lebih kurang 5 minit. Jadi kita ada 60 minit. Dan hadis kedua, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa 'indana minhu 'ilmun. Hadis sama je sahaja, lafaznya saja berlainan, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami, wafat, dan tidaklah seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan kami memiliki ilmu dari beliau, melainkan Nabi SAW dah sampaikan ilmu daripada perkara tersebut. Perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu di atas diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lalu ada syahid penguatnya dari perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, dan juga Abu Hatim Ibn Hibban berkata perkataan Abu Dzar, kami memiliki ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya tentang perintah-perintah, larangan-larangan, berita-berita, perbuatan, dan apa-apa yang dibolehkan. Hatta benda yang diharuskan oleh Nabi SAW pun para sahabat dah tahu. Nah, jadi tak ada ilmu yang tertinggal. Semua ilmu Nabi dah ajar. Tapi ilmu apa? Ilmu berkenaan dengan ilmu agama, berkaitan dengan masalah mendekatkan kamu ke syurga, ibadah.
perkara agama. Adapun perkara dunia, kamu jangan gunakan hadis ni. Kalau macam tu, cuba cerita pasal iPad. Nabi SAW tahu tak pasal iPad? Lah, ini yang mendekatkan kamu ke syurga. Yang mendekatkan kamu ke syurga. Okay, bukannya yang menjadikan kamu ni berjaya dalam dunia ke ekonomi ke, tidak. Mendekatkan kamu ke syurga dan menjauhkan kamu dalam neraka, daripada neraka. Okay, jelas dari hadis ni? Okay. Baik. Hadis seterusnya pula, hadis yang ketiga. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه علما. Hampir sama saja, iaitu hadis Abu Darda. Lafaz yang sama dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami, wafat dan tidaklah seekor burung yang terbang di langit melainkan beliau telah menerangkan kepada kami ilmu ini. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ni bukan sahaja Abu Dzar yang riwayatkan. Maksudnya cerita ni bukannya khusus untuk Abu Dzar, bahawa Abu Darda juga dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penguat apa yang disebutkan tadi. So apa? Sebab mungkin ada orang pertikaikan, hadis ni tidak sahih, dia kata. Hadis riwayat Tabrani, dia kata, hadis ni sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dan juga disahihkan oleh ramai ulama-ulama yang lain. Naam. Hadis seterusnya, hadis عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. عن المطلب بن حنطب seorang tabi'in, kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma taraktu syai'an, tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun, mimma amarakumullahu bihi, dengan daripada apa yang Allah Taala telah perintahkan dengannya, illa wa qad amartukum bih, melainkan aku telah perintahkan kamu. Maksudnya yang ni apa pula? Yang ni nak cerita bahawa apa yang Allah Ta'ala dah suruh Nabi sampaikan, Nabi dah sampaikan. Nampak? Tidaklah aku tinggalkan sesuatu dari perintah Allah kepada kalian, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, disampaikan melalui lisan Nabinya, semua Nabi dah sampaikan. Maksudnya tak ada yang Nabi rahsiakan. Seperti dakwaan sebahagian penganut-penganut tarikat yang sesat, yang mengatakan bahawa ada ilmu-ilmu yang Nabi tak sampaikan. Nabi hanya sampaikan, hanya khusus pada hamba-hambanya yang tertentu, min ahlillah, daripada ahli ma'rifat. Ini tak benar. Sehingga dia kata ada sebahagian tarikat ni para sahabat lain pun tak tahu, sebab dirahsiakan. Ada sebahagian lain pula, ada ramai sahabat tak tahu berkenaan dengan tarikat tersebut, dan para sahabat sibuk pergi berjihad dan mereka tak ada masa untuk mempelajari benda-benda tersebut. Kita kata tak sahih. Yang menakjubkan sekali, tarikat mereka ni sanadnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu orang yang paling sibuk sekali, khalifah. Lepas tu khalifahnya sekejap pula tu, 2 tahun je. Kalau kita tengok tarikat Naqsyabandiyah, tarikat dia bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia boleh kata sahabat-sahabat lain tak ada masa, kemudian dia kata Abu Bakar As-Siddiq ada masa pula untuk menyampaikan tarikat tersebut kepada ahlinya. Sedangkan ada sahabat-sahabat lain yang memang tafarruq. Tafarruq maksudnya telah melapangkan dirinya untuk mengajarkan ilmu, tapi tak pernah diriwayatkan daripada mereka pun berkenaan dengan kisah tersebut. Dalil bahawa ini adalah satu kedustaan yang besar. Ini adalah satu kedustaan yang besar. Naam. Hadis yang jadi wala taqdu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu, dan tidak ada satu benda pun yang Nabi larang hambanya daripada melakukan sesuatu, melainkan Nabi dah sampaikan perkara tersebut dan Nabi dah larang umatnya daripada perkara tersebut. Sekali lagi, tidak ada larangan ataupun perintah yang tidak ada dalam Quran dengan Sunnah.
Maksudnya semua perintah dan larangan agama ini dah ada dalam Quran dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau tak ada dalil yang larang, jangan kita larang. Tidak ada hujah, tak ada dalil untuk melarangnya, maka kenapa kamu nak larang? Tidak ada dalil, kan? Yang bahawa Nabi SAW melakukannya, kenapa kamu nak buat? Begitulah caranya. Tidak ada dalil melarangnya. Maksudnya apa tu? Dalam perkara dunia. Mengapa kamu nak larang? Dalam perkara dunia, kamu katakan begini, jika tidak ada dalil yang melarangnya, maka dia tidak terlarang. Dalam perkara agama pula, kamu tanya, kalau tidak ada dalil yang menyuruhnya, kenapa kamu buat? Okay, ingat kaedah ni ya. Dalam bab agama, kena ada dalil yang menyuruhnya, memerintahkan kita untuk melakukannya. Kalau dalam perkara dunia, dalam perkara agama, kena ada dalil untuk kita buat. Contoh kita solat zuhur. Kenapa kita solat zuhur 4 rakaat? Sebab ada dalil solat zuhur 4 rakaat. Kenapa kita baca Quran pada bulan Ramadan, pada malam Ramadan? Ya, dalil yang menggalakkan kita baca Quran pada bulan Ramadan. Kenapa kita qiyamul lail? Kerana ada dalil yang suruh kita qiyamul lail. Kenapa kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali? Kenapa tak baca 77 kali, alhamdulillah 77 kali, Allahu akbar 77 kali? Kenapa kita baca 77 kali? Sebab dalil. Yang kali 33 kali. Satu lagi kata Ibrahim An-Nakhai, kalaulah boleh kamu ni garu kepala dengan dalil, maka garulah kepala dengan cara dalil. Maksud kalau dalil yang ajarkan cara nak garu kepala, maka garulah kepala dengan cara Nabi SAW. Nampak tak betapa salaf nak ikut sangat Nabi SAW. Okay? Adapun dalam perkara dunia, macam saya pakai mikrofon sekarang, ada tak dalil yang menghalang pakai mikrofon? Tak ada. Okay? Ada tak dalil yang melarang saya berpakaian dengan pakaian hitam? Tak ada. Ada tak dalil yang menghalang saya daripada memakai pakaian dengan benang-benang yang tertentu? Tidak ada. Melainkan dengan apa dia, sutera. Sutera ada dalil. Jadi kenapa sutera tak boleh pakai? Sebab sutera ada dalil yang malah melarang kita daripada melakukannya, memakainya. Nah, selesai. Hadis yang keempat. Hadis yang kelima pula, an Salman radhiyallahu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala lana al-musyrikun qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-qira'ah faqala ajal. Dari Salman al-Farisi, beliau berkata, orang-orang musyrik telah bertanya kepada kami. Dia kata, allamakum Rasulullah SAW. Rasulullah Nabi kamu ajarkan semua benda, walaupun qira'ah, walaupun cara nak buang air besar, walaupun cara nak adab nak buang air besar. Naam, dia kata ajal. Naam. Maksudnya tak adalah Salman Al-Farisi rasa apologetic. Orang putih kata apologetic. Maksudnya apa? Mana ada, Nabi mana ada ajar semua, Nabi ajar benda-benda yang penting je. Tak. Ajal, dengan begitu bangga sekali. Ajal, yes. Dan ajal ni biasanya kita jawab, kata para ulama disebut, bila jawapan tu untuk orang yang tak berapa nak percaya. Ajal. Nah. Allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi sambungan hadis kata, Rasulullah nahana ay yastanji birraji' wal idham. Nabi sallallahu melarang kami untuk beristinja dengan batu dan tulang, birraji' dengan najis dan tulang. Dan melarang kami apa? Nastanji bil yamin. Nabi larang kami beristinja dengan tangan kanan. Dan melarang kami daripada menghadap kiblat, wa nastadbiraha, atau membelakangi kiblat ketika buang air besar. Dan melarang kami untuk bersuci dengan untuk beristinja, mencuci istinja itu dengan birraji' wal idham, dengan tahi binatang yang kering dan juga dengan daripada tulang. Dengan begitu bangga Salman Al-Farisi jawab. Jadi nak cerita pasal apa? Kalaulah buang air besar, Nabi SAW dah ajarkan cara dia, adabnya. Takkanlah cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi tak ajar. Takkanlah cara zikir Nabi tak ajar. Cara nak minta ampun padanya Nabi tak ajar. Cara nak mendekatkan diri padanya Nabi tak ajar. Cara nak berdoa kepada Nabi tak ajar.
cara nak berzikir kepada Nabi SAW tak ajar, sehingga kamu terpaksa nak mencipta Nabi apa dia selawat kepada Nabi SAW. Nabi tak ajar. Ini sebahagiannya hadis ni kan. Ada yang tak sebut kat sini. Contohnya dia kata, ya Rasulullah, kan Rasulullah kat bawah Nabi SAW, allamana at-tashahhud kama yu'allimuna al-Quran. Nampak tak hadis tersebut? Nabi SAW ajarkan kami tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kami Al-Quran. Tasyahud kan. Lepas tu kisah selawat pula, selawat, ya Rasulullah, qad alimna as-salam, kaifa as-salamu alaik. Kami dah tahu Rasulullah, kami dah tahu belajar macam mana salam kepada kamu. Wa kaifa as-salatu alaik. Kami itu macam mana pula selawat kepada kamu. Maka Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum ila akhirih. Jadi nampak tak? Semua benda Nabi dah ajar. Bila Sufyan bin Abdullah, Abu Amr atau Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluka ahadan ghairak, la as'alu anhu ahadan ghairak. La as'alu anhu ahadan ghairak. Qul amantu billah thumma istaqim. Ya Rasulullah, beritahu aku ya Rasulullah tentang satu nasihat yang aku takkan tanya lagi dah nasihat itu kepada orang lain. Maka kata Nabi SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Nah. Jadi jelas, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jelas bahawa Nabi SAW dah ajarkan kepada kita apa dia? Semua benda, hatta al-khira'ah. Kan takkanlah. Okey, apa kesimpulan daripada hadis kelima ni? Kalaulah cara buang najis, cara nak basuh najis Nabi dah ajar, takkanlah zikir Nabi tak ajar. Itu cerita. Sampai kamu reka-reka dengan cara berjoget-joget sampai ni, sampai kamu buat lafaz-lafaz zikir yang baru yang tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak dikenali oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kedudukanku terhadap kalian seperti kedudukan seorang ayah, aku mengajarkan kalian semua. Maksudnya apa? Kalau ayah dia sayang ke anak dia kan, adakah kita akan fikirkan bahawa ayah tu dia tak nak ajarkan habis, dia tak ajarkan semua kebaikan kepada anak dia? Tak, pasti dia akan ajar semua benda yang bermanfaat untuk anak dia, mesti dia akan ajarkan. Kalau ayah yang normal lah, ayah yang sihat, ayah yang berakal, pasti ayah dia akan sampaikan semua benda yang maksudnya Nabi SAW dengan umat yang Nabi sayang, Nabi takkan simpan benda yang baik, pasti Nabi akan sampaikan kepada umatnya. Itu hadis yang ke-6. Baik. Hadis yang ke-7 pula. Sempat ke tak kita ni? Yang sempat insya-Allah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin al-Yaman, qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka shay'an yakunu fi maqamihi dhalika illa qiyam as-sa'ati illa haddatha bih hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyah. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, beliau berkata Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah. Masa ni kisah apa ni? Nabi khutbah berkenaan dengan Dajjal tentang akhir zaman. Tahu tak, Nabi khutbah tu daripada subuh sampai zuhur. Lepas tu salat zuhur, berhenti. Lepas zuhur sambung lagi sampai asar. Lepas asar sambung lagi sampai maghrib. Ini dalil boleh buat daurah panjang-panjang. Orang katakan, oh Ustaz buat kuliah ni udah pagi sampai malam daurah ni. Buat sikit tak, udah pagi sampai malam. Kita ada dalil ke? Ada dalilnya. Nabi SAW pernah ajarkan tentang apa dia Dajjal, tentang fitnah akhir zaman. Lepas tu Huzaifah kata sini, Nabi SAW pernah berkhutbah satu hari, khutbah yang sangat panjang dari pagi sampai malam, petang sampai petang,
Sampai dia kata illa hadath, tiada satu benda pun yang akan berlaku pada hari kiamat. Maksudnya tanda-tanda hari kiamat, fitnah akhir zaman, semua Nabi cerita sekali time tu. Maksudnya buat daurah fitnah akhir zaman, Nabi cerita habis semua dah. Hafizahu man hafizah, sebab dia banyak, maka siapa yang hafal dia hafal lah, dan siapa yang lupa dia lupa lah. Maksudnya panjang, banyak. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyah. Dan siapa yang hafal hafal lah maksudnya, dan siapa yang lupa lupa lah dia. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW cerita semua benda pasal akhir zaman. Tiba-tiba maitan kita sibuk nak baca buku teori konspirasi. Allahu Akbar. Bacalah buku teori konspirasi ni, teori konspirasi itu, teori konspirasi fulan dan alan. Kita tanya, apakah tidak cukup bagi kamu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang fitnah akhir zaman? Adakah kamu telah mengkhatamkan Kitabul Fitan daripada kitab-kitab hadis kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, yang menjadi bab Kitabul Fitan? Adakah kamu telah membaca semua kitab Al-Fitan wal Malahim, karangan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala? Dan kalau kamu dah baca sekalipun, apakah tidak cukup bagi kamu hadis Nabi SAW untuk menerangkan akhir zaman? Sampai kamu berhajat pula kepada kitab-kitab buku-buku teori konspirasi yang lain, yang kebanyakan ialah rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib, seumpama merejam pada waktu yang gelap, membaling pada waktu yang gelap. Rajman bil ghaib, membaling je. Dia tak tahu pun perkara yang hakikat yang sebenar. Dan kita tengok kelompok ni kan, mula dia kata kiamat tahun 2023. Lepas kena vaksin nanti manusia akan mati beramai-ramai. Allah musta'an. Allah musta'an. Ini maka sebahagian anak-anak Melayu kita pun, orang Islam kita pun terpengaruh. Yang lebih buruk lagi, terpengaruhnya kepada teori konspirasi itu sampai sanggup dia pelekehkan ulama-ulama pula. Percaya kepada teori konspirasi. Nampak tak ulama Saudi telah terjerat di bawah jerat Amerika Syarikat Yahudi. Ya Allah musta'an. Dia lebih a'lam, dia lebih alim lagi daripada para ulama yang besar, yang kibar, yang kita orang alim. Dia lebih alim, lebih pandai, lebih mengetahui tentang bahaya umat ini, lebih takut tentang bahaya, lebih konon-kononnya risaukan lagi tentang umat ini daripada mereka. Seolah dia kata, ulama-ulama ni ulama sultan. Dia kata ulama kita, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat kita tidak berkumpul di atas kesesatan. Umat kita tak berkumpul di atas kesesatan. Jadi habis itu Ustaz, kenapa ulama Saudi tidak bangkit menentang? Kita kata para ulama mereka itu ada pemikiran yang panjang, masalahnya yang panjang. Pemimpin itu datang dan pergi, tetapi kenyataan kesatuan umat Islam, perpaduannya, kesatuan ulama, kedudukan ulama di negeri itu masih lagi di peringkat yang dihormati. Maka para masyayikh kita, para ulama kita tak nak menimbulkan kekacauan. Bukankah bila Nabi Harun alaihi salam ketika dia berdakwah kan, dia tengok kaum dia menyembah lembu. Lepas tu Nabi Musa naik ke bukit Tursina kan. Lepas tu Nabi Musa marah Nabi Harun. Dia kata, kenapa kamu tak? Ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku. Maksudnya apa? Maksudnya abangku. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan tarik janggut aku, jangan pegang kepala aku. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Sesungguhnya aku tak nak menimbulkan, aku tegur mereka dah, tapi bila mereka dah tak nak terima, aku tak nak membuat benda yang lebih keras, kerana aku takut nanti bila mereka semua lari daripada kita, lalu mereka tak nak dengar lagi dah dakwah kita. Inni khasyitu an taqula farraqta, kamu telah pecah belah. Jadi ulama-ulama dekat Saudi sana, mereka nak apa? Mereka nak kesatuan. Dia kata pemimpin ni ada. Pemimpin baik, Allah Ta'ala takdir pemimpin baik, alhamdulillah. Kadang-kadang dapat pemimpin yang jahat. Adakah kadang pemimpin jahat tu memisahkan diri daripada pemimpin? Nanti apakah nanti bila mereka nanti tinggalkan kedudukan tersebut, siapa lagi yang mengisi dia? Satu para ulama tetap bersabar. Tak apa, kita sabar. Biarlah dicela oleh orang, kata kita ni ulama sultan, sebab kita tak nak asas kepada dakwah itu. Ulama itu, kedudukan ulama itu, asas kepada ulama ini dihormati, dan bersama-sama dengan pemerintah itu
dikekalkan supaya tidak apa? Supaya tidak berlakunya tafriq, perpecahan di antara umat Islam. Kerana bila perpecahan telah berlaku, keamanan telah hilang, ketika itu dakwah lebih sukar untuk disampaikan. Nah, hadis seterusnya, hadis ke-8. Qala Abu Zaid yani Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajra wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat adh-dhuhr فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا." ما شاء الله. فأعلمنا أحفظنا. Hadis ni sangat bagus tuan-tuan. Hadis sangat bagus tuan-tuan. Dengar hadis ni betul. Dari Abu Zaid yani Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW salat subuh berjemaah mengimami kami. Ini sebenarnya ialah hadis yang sama sebelum ni, digabungkan. Lalu setelah solat, beliau naik solat subuh berjemaah, beliau naik ke mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai tiba solat zuhur. Ni saya sebut tadi. Maka Nabi SAW turun dari mimbar dan solat berjemaah mengimami kami solat asar pula. Lepas tu Rasulullah SAW naik lagi ke mimbar dan berkhutbah kepada kami sampai tiba waktu solat asar. Maksudnya daripada subuh sampai zuhur. Kemudian turun solat zuhur berjemaah dan naik balik khutbah sampai asar. Lepas asar turun solat asar berjemaah. Lepas solat asar berjemaah naik balik. Oh, agak-agak para sahabat lapar tak tuan-tuan? Para sahabat mesti confirm lapar. Tapi sebab nak dengar kuliah Nabi SAW, tak apa, lapar pun tak pasal petang. Kalau kita dah kata dah Rasulullah tak apalah, Rasulullah kejap Rasulullah, perut dah bunyi ni Rasulullah, takkan tak ada rehat kot, tak ada makan-makan ke, ada kuliah ni takkan tak ada makan-makan kita. Tak, para sahabat tak. Sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib ni saya sebut tadi. Sampai waktu maghrib, sampai matahari terbenam, itu waktu maghrib. Beliau salam mengkhabarkan kami tentang apa sahaja yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu sampai hari kiamat. Komplit. Abu Zaid berkata, dan orang yang paling mengetahui ialah orang yang paling hafal di antara kami. Yang ini, ayat hujung ni penting tuan. Tapi sebelum kita komentar ayat hujung ni, kita komentar dulu yang awal, iaitu apa dia? Nabi dah ajar suruh benda daripada awal sampai akhir zaman. Ma huwa kain. Nabi kata, fa akhbarana bima kana. Nabi SAW telah beritahu kepada kita apa yang telah berlaku, bima kana wa bima huwa kain, dan apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Habis itu kalau apa yang terjadi masa datang, itu berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, Nabi dah beritahu tak? Nabi dah beritahu. Jadi perlu tak kita nak kaji lebih pada hadis Nabi SAW? Tak perlu. Nabi dah beritahu dah, keluar Ya'juj dan Ma'juj, khalas. Kenapa nak buang masa ambil daripada buku-buku kafir, kufar, berkenaan daripada Israiliyat, nak kaji tentang macam mana telinga, macam mana rupa, macam mana muka. Ambil saja hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tahu lah Ya'juj dan Ma'juj macam mana rupa dia, Dajjal macam mana rupa dia, Dabbatul Ard macam mana rupa dia. Nak baca lagi buku-buku selain daripada itu. Mutahawikuna antum, kamu ragu-ragu kepada hadis Nabi SAW. Dan kemudian di hujung tu yang saya nak komentar adalah Nabi kata orang yang paling hafal di kalangan kami adalah orang yang paling alim, ialah orang yang paling mengetahui. Ini adalah petunjuk bahawa sebenarnya menghafal ilmu itu sangat penting. Ada seorang kata, kenapa nak hafal ni Ustaz? Kita zaman sekarang ni penting kefahaman, tak? Ahfazuna a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling hafal ialah orang yang paling alim. Sebab apa? Masakan dia boleh mengetahui hukumnya, memproseskan maklumat. Kalau maklumat tak ada dalam kepala dia, kalau katakanlah contohnya hukum tajwid, dia kena hafal hukum tajwid tu, huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya, mana makhraj lam, mana makhraj nun, mana makhraj ya, mana waw, mana makhraj alif, mana makhraj hamzah. Kan? Jadi bila dia tak hafal, dia boleh tahu tak? Dia tak boleh tahu. Sekarang faham, dia kena hafal. Satu kepada ulama kita, contohnya sekali ilmu qiraat, kena hafal. Ilmu tajwid, ilmu
bahasa Arab, kena hafal kaedah-kaedahnya. Ini usul fiqh, ilmu hadis, itu lama sekali. Bagaimana kita nak istinbat, nak keluar hukum kalau tak ada hadis dalam kepala kita. Satu, a'lamuna ahfazuna. Jadi kita kena mulakan, kita kena budayakan menghafal. Alhamdulillah, di madrasah itu, Madrasah Baitur Rahmah, sangat menekankan budaya menghafal. Sampai semua benda kita hafal dalam belajar kita. Matan fiqahnya hafal, matan hadisnya hafal, usul fiqhnya hafal, tajwidnya hafal. Orang kata ustaz tak berat ke ustaz nak hafal semua? Tak. Hafal ni macam exercise juga. Kalau orang tanya kat saya, tak berat ke jogging 3 km setiap hari? Dia tak berat lah ustaz. Kalau kita dah biasa ustaz, setiap hari 3 km tu, sekejap itu. Saya pace 5. Saya ada bangga lagi pace 5. Dia kurang sekejap je 3 km tu, 10 minit je. Dia tak adalah berat lah. Saya berat lah. Saya satu pusingan. Kan? Dah mengah-mengah dah. Oh, yelah ustaz, badan ustaz besar macam ni. Ustaz kena training lagi, kena ni. Bila suruh hafal, okay, sekarang ni suruh hafal hadis ni. Tak boleh lah ustaz, berat lah ustaz. Tak boleh, otak saya dah lemah dah. Bila suruh hafal, tak boleh pula. Bila suruh jogging, boleh. Setengah tu dah tua-tua, baru start 40-an, baru start nak main basikal. Terror pula, boleh pula berkilo-kilometer. Tapi bila suruh hafal, tak boleh, saya dah 40 dah ustaz. Otak dah lemah dah. Otak dah tak kuat dah macam tu. Bukan sebab otak tak kuat, sebab tak nak buat sungguh-sungguh. Naik basikal boleh pula berkilo-kilometer. Kan? Tengok makcik-makcik pun dah start main basikal dah sekarang. Pakcik-pakcik pun dah start main basikal. Umur dah 40-an, 50-an main basikal. Kurus badan dia, Masya Allah. Tapi kita nak suruh dia hafal, tak boleh. Otak tak kuat. Sebenarnya bukan apa, sebenarnya tak bersungguh. Minta maaf lah, saya nak masuk lagi tajuk sikit. Sebab apa? Sebab budaya menghafal ni kurang dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu ni. Sehingga benda-benda simple pun kita tak hafal. Tapi hadis 40 Imam Nawawi pun tak hafal. Allah musta'an. Dia nak jadi ustaz ni. Ya. Allah musta'an. Hadis yang ke-9. Qala Umar radhiyallahu anhu, qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaman fa akhbarana an badi'il khalqi hatta dakhala ahli al-jannati manazilahum wa ahli an-nari manazilahum, hafidha dhalika man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyah. Umar radhiyallahu anhu. Tadi Abu Zaid Al-Khattab. Kemudian tadi sebelum tu siapa lagi? Tadi Hudzaifah. Ini Umar Al-Khattab. Kejadian yang sama tiga-tiga ni. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri khutbah di hadapan kami lalu menceritakan kepada kami tentang awal penciptaan makhluk sampai penghuni syurga masuk ke tempatnya dan penghuni neraka masuk ke tempatnya. Telah hafal orang yang menghafalnya dan telah lupa orang yang melupakannya. Maksudnya komplit dah, Nabi dah ajar semua. Daurah. Mari buat daurah 1 hari lengkap, komplit. Ajar semua. Hadis yang ke-10. Al-Mughirah annahu qala fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaman fa akhbarana bima yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah wa'ahu man wa'ahu wa nasiyahu man nasiyah. Dari Al-Mughirah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahawasanya dia mengatakan Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami pada satu tempat dan menceritakan tentang apa yang terjadi pada umat yang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Telah menghafallah orang yang menghafalnya dan telah lupalah orang yang melupakannya. Siapa yang tak hafal, lupalah. Dan juga bahawa hafazan tu kena jaga. Hadis juga dalil bahawa hafazan tu kena jaga. Maksudnya utamanya iaitu apa dia? Iaitu Nabi cerita semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pengajaran lainnya itu hafazan kena jaga. Ya, memang menghafaz tu satu proses. Menjaga hafazan pun satu proses yang lain. Kena selalu ulang-ulang. Dan cara nak ulang-ulang macam mana? Kena selalu tengok kitab. Seperti Imam Bukhari. Orang tanya Imam Bukhari, macam mana selalu kenapa kamu ingatan kamu kuat? Dia kata kerana banyaknya tengok kitab lah. Selalu tengok lama-lama. Selalu ulang, lama-lama ingat. Lepas kata Sufyan, dia kata, adakah kamu menyangka kami menghafal hadis dengan mudah? Demi Allah, tidaklah aku dengar satu hadis Nabi SAW melainkan aku mengulangnya 1000 kali. Ya Allah. Salah ulang satu hadis 1000 kali. Allahu Akbar. Kita ulang 5 kali dah malas. Allahu musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fa bayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Fi hadis tawil.
dari Abu Musa al-Asy'ari. Sama juga kes tadi, sama juga kes dia. Itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami, menjelaskan sunnah-sunnah kepada kami dan mengajarkan cara-cara salat kepada kami dalam satu hadis yang panjang. Maksud Nabi sendiri ajar salat. Jadi ajar solat ni bukan ustaz-ustaz kanak-kanak yang ajar, tak. Ini benda yang sangat penting dan selalu kena lakukan. Naam, hadis yang ke-12 an Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatihi ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Dan Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda pada satu hari dalam khutbahnya, ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah menyuruhku untuk mengajarkan kalian hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya. Maksudnya Nabi ajar benda yang kita tak tahu dari segi apa? Dari segi agama. Nabi bukan ajar mereka cara cocok tanam. Nabi bukan ajar mereka cara nak tunggang kuda. Nabi bukan ajar mereka cara nak jual beli. Nabi bukan ajar mereka cara nak cantikkan wajah. Kan? Tapi Nabi ajarkan mereka cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa mereka ila akhirih. Qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, man ibtada'a fi al-Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Gariskan bahagian hujung tu nak pelajar-pelajar sekalian, pendengar-pendengar sekalian. Imam Malik bin Anas, ma'ruf Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, ulama besar Madinah, gurunya kepada sekalian para ulama dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata, barang siapa yang mengatakan suatu bid'ah dalam Islam yang ia pandang hal itu bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah agama ini. Siapa yang cakap ni? Imam Malik bin Anas. Kalau ada ustaz kata ada bid'ah hasanah, tanya, saya nak ikut Imam Malik bin Anas. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, kerana sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hari ini aku telah sempurnakan bagimu, untukmu, agamamu untukmu. Imam Malik rahimahullah selanjutnya berkata, maka sesuatu yang pada hari itu hari para sahabat, pada hari ayat itu dibaca bukan agama, maka hari ini dia lagi bukan agama. Maksudnya apa yang hari itu tu masa hari ayat itu dibacakan, al-yawma akmaltu lakum. Maka apa yang bukan agama pada zaman tersebut, dia bukan agama pada zaman kita. Apa yang bukan zikir pada zaman tersebut, bukan zikir pada zaman kita. Apa yang bukan solat pada zaman tersebut, bukan solat pada zaman kita. Ini kaedah yang mudah yang kita pegang. Risalah Nabi Muhammad SAW datang secara sempurna untuk umat manusia dan segenap bangsa jin, orang Arab dan non-Arab. Cocok untuk setiap tempat dan waktu, setiap generasi dan kondisi. Tidak ada suatu kebaikan melainkan telah ditunjukkan oleh Islam, dan tidak ada keburukan melainkan telah diperingatkan oleh Islam. Maksudnya tak ada benda baik melainkan Islam dah beritahu, tak ada benda buruk melainkan dah beritahu lah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu agama dari siapa pun selain daripada agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, itu gurunya Ustaz Yazid sendiri. Saya berpesan kepada mereka yang terjerat dalam perbuatan bid'ah, yang mungkin ia mempunyai tujuan baik dan menghendaki kebaikan. Apabila anda memang menghendaki kebaikan, maka demi Allah tidak ada jalan yang terbaik melainkan jalan yang telah ditempuhi oleh salafun salih. Masya Allah, barakallahu fiik. Tak ada jalan yang terbaik melainkan jalan salafun salih. Wahai saudara-saudaraku, berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigitlah dia dengan geraham. Ikutilah jejak salafus salih, dan laksanakanlah apa yang mereka amalkan, dan perhatikanlah apakah hal itu merugikan anda. Maksudnya, kalau kita ikut Nabi SAW rugi ke? Tak rugi. Ikut sahabat rugi ke? Tak rugi. Inilah seruan dakwah salafiyah. Ini seruan dakwah salafiyah, iaitu kita nak umat mengamalkan apa yang betul-betul confirm dari Nabi SAW, yang memang dah pasti. Tuan-tuan, umur kita ni pendek, masa kita ni sikit, amal kita tak banyak. Biarlah yang kita buat tu betul-betul tepat macam Nabi SAW tepat. Kalau sesungguhnya man mata ala sabili wa sunnah, seperti ini kata disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa yang di atas sabili wa sunnah,
kemudian fadzakarallah, kemudian mengingati Allah Taala, fafadat ainah, maka mengalir air mata mengalir air matanya kerana takutkan Allah Taala, melainkan Nabi sallallahu melainkan Allah Taala akan khattat anhu khatayahu, akan turunlah daripadanya gugur dosa-dosanya, kama tahatta kama tahata alwaraqatu min syajariha, sebagaimana daun-daun kering gugur daripada pokok. Itu apa dia? Iaitu kalau dia di atas sabili was sunnah. Dia kata Abu Darda, alas sabili was sunnah. Kemudian sambung lagi, al-iqtisadu fil sunnah, bersederhana dalam sunnah, khairum min ijtihad fil bid'ah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh daripada dalam bid'ah. Ini ucapan salafun salih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tuan-tuan warahmatullah, insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan masuk bab yang baru. Sebab minggu depan saya akan huraikan 3 prinsip bid'ah yang paling utama. Jadi tuan-tuan, 3 prinsip ni pegang betul-betul. Dengan 3 prinsip ni tuan-tuan akan jelas masalah bid'ah ni. Kalau dia ada 3 prinsip ni, tuan-tuan akan jelas masalah bid'ah. Tak ada lagi dah confuse. Okey. Ya, insya-Allah minggu depan. Dia simpan ni soalan minggu depan, iaitu 3 usul bid'ah. Kalau kita ingat 3 usul bid'ah ni, insya-Allah apa saja yang datang tak ada confuse lagi dah. Tak ada lagi orang kata, "Allah ustaz, takkan sebab birthday pun bid'ah. Sebab birthday ni kan benda dunia." Nanti kita akan jawab insya-Allah. Bismillah taala. Barakallahu fiik. Ada soalan ke ikhwah? Ya kiram. Jika tak ada, cukup sekadar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.